saya akan kongsikan sejarah berkaitan dengan Masjid Nabawi secara ringkas. Jadi macam biasa, kalau kurang dengar boleh dekat-dekat sikit. Baik, jadi sejarah pembinaan Masjid Nabawi ini berkaitan dengan sejarah penghijrahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi sebab utama kenapa Rasulullah dengan para sahabat ini berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah untuk menegakkan agama Islam, untuk mempertahankan agama Islam. Sebab bila mana mereka berdakwah di Mekah, orang-orang di Mekah ni mereka menyakiti Rasulullah dan para sahabat, sehingga Rasulullah dan para sahabat ni perlu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam perjalanan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, bila mana Rasulullah sampai di kawasan ini, ketika itu Rasulullah sedang menunggang ataupun menaiki seekor unta namanya Qaswa. Unta Rasulullah namanya Qaswa. Kemudian unta Rasulullah tu berhenti di satu kawasan, dia duduk, kemudian dia bangun. Bila dia bangun tu, dia bergerak. Sahabat yang berada sekitar Rasulullah ni mereka tarik tali tunggangan Rasulullah, sebab setiap sahabat ni nak Rasulullah duduk sekali dengan mereka. Tapi ada seorang sahabat ni namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang dia buat, dia ambil barangan Rasulullah atas unta tu, dibawa ke rumah dia. Jadi Rasulullah bila nampak, Rasulullah senyum dan Rasulullah kata, Al-mar'u ma'a rahlihi, seseorang tu bersama dengan barangan dia. Jadi Rasulullah sebelum ada rumah sekitar kawasan Madinah ni, Rasulullah menetap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian tempat di mana unta Rasulullah berhenti tadi adalah tempat, pada asalnya adalah tempat untuk menggaringkan tamar yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan tempat itulah di mana Rasulullah pilih untuk menjadikan Masjid Nabawi pertama kalinya. Jadi pada asalnya Rasulullah nak beli tanah tu daripada kedua orang anak yatim tu, dan dua orang anak yatim ni mereka nak hadiahkan tanah tu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tolak, dan akhirnya tanah tu dibeli oleh Abu Bakar dan dibayar sebanyak 10 dinar. Dan berlakulah proses pembinaan Masjid Nabawi yang pertama. Dan untuk maklumat, Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang terakhir yang dibina oleh seorang Nabi. Jadi selepas daripada Masjid Nabawi ini, Nabi SAW tak pernah bina mana-mana masjid secara menggunakan kedua tangan baginda. Dan Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Jadi Masjid Nabawi ini masjid yang terakhir yang dibina oleh seorang Nabi. Dan berlakulah proses pembinaan Masjid Nabawi di mana tapaknya diperbuat daripada tanah liat, dan dinding masjid pula digunakan batu bata, dan tiang-tiang masjid pula digunakan pohon-pohon tamar, dan bahagian bumbung masjid pula digunakan pelepah-pelepah tamar. Dan ukuran asal keluasan Masjid Nabawi ini panjangnya lebih kurang 32.5 meter, lebar dia pula 28 meter. Itu adalah ukuran asal pembinaan Masjid Nabawi. Kemudian pada tahun ke-7 Hijrah, lepas berlakunya perang Khaybar, ramai yang masuk Islam dan ramai yang berhijrah ke Madinah. Jadi bila ramai berkumpul di Madinah, bila nak kumpul untuk solat, Masjid Nabawi ni dah tak muat. Sampailah Rasulullah terpaksa besarkan kawasan Masjid Nabawi. Berlakulah pembesaran pertama Masjid Nabawi pada tahun ke-7 Hijrah, selepas daripada perang Khaybar. Kemudian semasa pemerintahan Abu Bakar dia tak sempat untuk besarkan kawasan Masjid Nabawi, sebab Abu Bakar ni sibuk dengan peperangan. Abu Bakar sibuk berperang dengan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tak nak bayar zakat, orang-orang yang mengaku Nabi. Dan tempoh pemerintahan Abu Bakar ni 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Jadi tempoh yang singkat. Jadi Abu Bakar ni tak sempat nak fokus pada benda-benda yang lain. Cuma Abu Bakar ni bila dia nampak tiang-tiang masjid ni, pohon-pohon tamar tu dah dimakan anak-anak, ditukar dengan pohon-pohon tamar yang baru. Kemudian pada tahun ke-17 Hijrah berlakunya pembesaran Masjid Nabawi yang kedua, ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Dan Umar ni dibesarkan bahagian hadapan masjid dan juga bahagian kanan Masjid Nabawi sahaja. Kemudian pembesaran yang ketiga berlaku pada tahun ke-29 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan dibesarkan bahagian hadapan, kanan dan juga belakang sahaja. Jadi masa pemerintahan Umar dan Uthman, bahagian kiri ni belum dibesarkan lagi. Dan bahagian kiri lah ada makam Nabi SAW. Jadi waktu tu makam Nabi ni belum dimasukkan lagi ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Sampailah pembesaran yang keempat pada tahun 80 lebih Hijrah. Saya tak ingat secara tepat lah, ketika zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah ke-6 Bani Umayyah. Dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz, dia merupakan Governor di Madinah, dan dia ditugaskan oleh Al-Walid ni untuk besarkan lagi kawasan Masjid Nabawi. Berlakulah pembesaran yang keempat, dan Umar ni dibesarkan bahagian kanan, belakang dan juga kiri. Jadi waktu itulah barulah pertama kalinya dimasukkan makam Nabi ni ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Cuma sebelum dimasukkan tu, ulama ni mereka berbeza pandangan, dan kebanyakan ulama mengatakan mereka melarang untuk masukkan makam Nabi ni ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab mereka takut bila kubur Nabi ni akan dijadikan tempat sembahan. Sebab sebelum daripada Nabi wafat, Nabi dah larang kepada para sahabat. Nabi kata, jangan jadikan kuburku sebagai tempat sembahan, kata Nabi SAW. Dan Nabi juga pernah berdoa kepada Allah. Nabi kata,
Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Tuhanku, jangan jadikan kuburku sebagai tempat sembahan, kata Nabi SAW. Jadi Al-Walid ketika itu dia tetap bertegas untuk masukkan makam Nabi ni ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Cuma bila dimasukkan, dia tak masukkan saja-saja. Apa yang dia buat, rumah Aisyah tu, makam Nabi ni rumah Aisyah, dinding rumah Aisyah tu dirobohkan dan dibina dengan dinding yang barulah, tanpa pintu. Jadi tak ada orang boleh keluar masuk lah, termasuk khalifah tu sendiri. Kemudian di luar daripada dinding tu dia bina satu tembok 5 bucu. Tanpa pintu juga, sebab dia nak elakkan orang daripada tawaf dan juga sembah kubur ataupun makam Nabi SAW. Jadi dia bukan masukkan saja-sajalah. Dia masukkan, tapi pada masa yang sama dijaga juga kubur Nabi ni daripada jadikan tempat sembahan. Jadi berlaku pada pembesaran yang keempat. Dan Masjid Nabawi ni dibesarkan sebanyak 12 kali. Dan semasa pemerintahan kerajaan Saudi ni dibesarkan sebanyak 3 kali. Dan dikatakan ketika zaman pemerintahan Raja Abdul Aziz, kemudian Raja Fahad, dan yang terakhir Raja Abdullah. Dan dikatakan semasa pemerintahan Raja Fahad ialah pembesaran Masjid Nabawi yang paling besar dalam sejarah Islam. Dikatakan berbeza antara pembesaran Raja Fahad dengan Raja Abdul Aziz ni. Pembesaran Raja Fahad ni boleh memuatkan 9 kali ganda daripada sebelum. Pembesaran paling besar dalam sejarah Islam lah. Dan masa pemerintahan Raja Fahad lah, dah mula ada payung-payung yang kita boleh nampak sekarang ni sekitar Masjid Nabawi. Dan jumlah payung, kita masuk teknikal sikit lah. Jumlah payung yang ada sekitar Masjid Nabawi ni lebih kurang 260 lebih. Payung yang luar dan juga bahagian dalam. Tempat untuk jemaah lelaki lah, ada payung bahagian dalam, termasuk lah 260 lebih. Dan tahun bila tu? Payung ni tahun bila? Tahun bila lebih kurang 2010 ataupun sebelum tu. Lebih kurang lah 2010. Dan dalam Masjid Nabawi ni pada hari Ahad sampailah hari Khamis akan ada halaqah ataupun majlis-majlis ilmu. Biasanya ada halaqah Quran lah, majlis Al-Quran. Halaqah Quran ni ada banyak jenis lah. Ulang Al-Quran, hafal baru, dan ada juga halaqah perbaiki bacaan, tahsin. Biasanya kalau kita lalu dekat halaqah tu, bulatan tu, kalau dia suruh kita, dipanggil kita duduk, dia suruh kita baca surah Al-Fatihah, maksudnya dia nak betulkan bacaan kita lah. Jadi bolehlah duduk, tak ada masalah. Sebab semua dalam ni semuanya free, tak boleh berbayar. Semuanya free, tinggal kita je nak tanam. Dan air Zam-Zam di Masjid Nabawi ni semuanya dalam tong sahaja. Dalam tong. Jadi air di luar ni air minum biasa lah. Air minum biasa. Di Madinah hanyalah dalam tong sahaja, yang dalam masjid, dalam kawasan masjid lah. Berbeza dengan Mekah. Mekah dia ada yang dekat luar ni ada yang bertanda air Zam-Zam, ada yang tak bertanda. Jadi kalau yang bertanda tu air Zam-Zam lah. Kalau yang tak bertanda tu macam sama je macam air yang sini lah, air biasa. Dan sebelum saya terlupa, jadi Madinah ni sebelum kedatangan Islam namanya adalah Yathrib. Yathrib. Ya, kalau bahasa Arab dia Yatharoba. Yathrib bermaksud sesuatu yang rosak. Kemudian bila Islam datang ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar nama Yathrib ni diubah kepada nama-nama yang membawa kepada makna-makna yang baik. Jadi antaranya adalah Al-Madinah. Pada zaman Rasulullah, Madinah ni dipanggil sebagai Al-Madinah, sebuah kota. Cuma sekarang ni tambah sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dan nama lain bagi Madinah adalah Taibah. Kalau kita perasan hotel-hotel dekat belakang tu penuh dengan hotel-hotel nama Taibah. Hilaf Taibah, Taibah Front. Jadi Taibah ni di antara nama Madinah. Dan yang hampir dengan Taibah adalah Taibah. Taibah. Jadi Taibah dengan Taibah ni maksudnya lebih kurang sama, iaitu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang wangi. Jadi nama-nama Madinah diubah kepada nama-nama yang baik lah. Nama-nama yang baik. Dan yang paling penting adalah kelebihan yang terdapat pada Masjid Nabawi ni. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram." Solat di masjidku ini, Nabi merujuk kepada Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali solat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Itu adalah kelebihan yang terdapat di Masjid Nabawi. Satu solat kita lakukan di Masjid Nabawi bersamaan dengan 1000 kali solat kita lakukan di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram ni 100 kali ganda dari Masjid Nabawi, bermaksud 100,000 kali ganda daripada tempat-tempat lain. Dan untuk kita dapatkan ganjaran 1000 kali lebih baik ni hanya bila kita solat dalam kawasan masjid sahaja. Termasuklah kawasan berbakar ni, termasuklah kawasan yang kita duduk sekarang ni, termasuk dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid sahaja. Kalau kita solat dekat hotel, tak akan dapat ganjaran 1000 kali lebih baik lah. Berbeza dengan Mekah. Di Mekah, selagi mana kita solat dalam kawasan tanah haram Mekah, tak kisahlah di dalam Masjidil Haram ke di luar Masjidil Haram, kita akan dapat ganjaran 100,000 kali baik, 100,000 lebih baik. Tapi di Madinah
Kita nak dapatkan 1000 tu dengan kita lakukan solat dalam kawasan Masjid Nabawi sahaja. Masjid Nabawi sahaja. Dan Masjid Nabawi ni boleh memuatkan sebanyak 1.6 juta jemaah lah, termasuk bahagian yang luar. Bahagian luar, bahagian kawasan ni, kawasan dalam dan juga kawasan bumbung. Bumbung ni untuk jemaah lelaki sahaja. Laluan masuk dia setiap arah dia. Bahagian depan, bahagian kanan, belakang dan juga kiri ada laluan untuk ke atas. Untuk jemaah lelaki sahaja. Jadi itu serba ringkaslah sejarah yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Sekiranya ada pertanyaan ke persoalan? Ustaz,